A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini merupakan name card saya. Saya Nur Syazwani binti Rosmawi dan ini adalah nombor telefon saya. Ini adalah khidmat yang dijalankan oleh As-Salihin Trustee Berhad. Sekiranya tuan-tuan ingin mendapatkan khidmat nasihat daripada As-Salihin Trustee Berhad, boleh sahaja hubungi saya di talian ini 0112555169. Okey, semalam saya dapat soalan daripada seseorang. Okey, tapi saya olahkan sedikit soalan beliau itu. Saya tidak akan bercakap secara 100%. Apa yang ditanya oleh klien saya tidak akan ceritakan 100%, tetapi saya akan olahkan mengikut kesesuaian dan mengikut privasi. Biasanya 10% saja saya akan cerita kepada publik untuk diambil pengajaran. Okey, kita tengok. Seorang lelaki mengaku dia merupakan bapa saudara kepada si mati, iaitu adik-beradik kandung kepada bapa si mati. Lakukan siasatan sama ada bapa saudara ini layak menerima bahagian faraid ataupun tidak. Okey, kita tengok si mati. Okey, si mati, kita andaikan di sini adalah si mati. Dia ada isteri. Dia ada anak perempuan seorang. Okey, anak perempuan dia ada. Ibu dia masih hidup. Ibu masih hidup. Tetapi bapanya telah meninggal dunia. Ada pula pen color merah saya. Okey ni. Bapa meninggal dunia dahulu, mati dahulu. Bapa telah pergi dahulu. Okey, kita tanya lagi. Apabila bapa dah tak ada, kita tanya sama ada nenek masih ada ke tidak. Apabila bapa tak ada, dia akan jatuh kepada nenek. Okey, nenek pun tak ada juga. Nenek dah meninggal. Datuk ada ke tak? Datuk pun tak ada juga. Okey, kat sini kenapa saya tak tanya bahagian ibu, bahagian nenek sebelah ibu? Sebab adanya ibu. Apabila ibu ada, nenek tidak akan menerima bahagian faraid sama sekali. Maka nenek terhalang sama sekali. Yang ini sebab si mati, dia tak ada bapa. Bapa dia meninggal dunia dahulu. Apabila bapa meninggal dunia dahulu, kita akan tengok bahagian nenek. Nenek ada ke tak? Nenek sebelah bapa ada ke tak? Kalau nenek ada, maka nenek akan mewarisi 1/6. Kalau nenek tak ada, maka ia terhenti di situ. Dan kita boleh juga tanya bahagian moyang belah lelaki, moyang belah perempuan, sama ada moyang ini masih hidup ataupun tidak. Tapi kebanyakan kita tak akan tanyalah, sebab moyang kita pun tengok umur dia dah berapa. Oh, umur dia dah 70 tahun. Tak logik lah kan umur moyang 120 tahun masih hidup. Mungkin ada. Tapi kalau nak kepastian, boleh minta semua sijil kematian waris-waris yang atas ini. Okey, bila kat sini, okey, saya ulang balik. Si mati, dia meninggal, bapa dia tak ada. Kita akan tanya sama ada nenek dia masih ada ke tak, ataupun kita tanya juga datuk dia masih ada ke tak. Kita kena tanya dua orang ini. Kenapa belah ibu saya tak tanya? Kerana bila ibu ada, ibu ini adalah waris fardu, waris yang tidak akan terhalang sama sekali. Dan saya tidak akan tanya bahagian nenek sebelah ibu ini, sebab ibu ini dah ambil bahagian 1/6 ataupun 1/3. Kita kena tengok dulu bahagian waris-waris, nak tentukan ibu dapat 1/6 ataupun 1/3. Okey, kita tengok kat bawah pula. Okey. Oh, dia ada isteri. Okey, kita tengok. Oh, dia ada isteri. Maka isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/8. Sebab apa? Sebab adanya anak perempuan ini. Okey, isteri dapat. Ibu tadi pun dapat. Sebab apa? Ibu dapat berapa? 1/6 sebab adanya keturunan. Bila anak perempuan ini dia seorang diri, dia akan dapat 1/2. 1/2 sebab dia seorang diri. Kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Untuk bahagian isteri 1/8 ini kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Okey, seterusnya dia terbang lah pula. Okey, seterusnya bahagian ibu ini, sebab kita dah tahu dia ada keturunan, maka ibu akan dapat 1/6. Okey, di sini 1/6. Okey, kita siasat pula. Apabila ada keturunan yang fardu sahaja, ada ibu, ada isteri, ada anak perempuan, jadi siapa yang nak habiskan asabah? Asabah tu apa? Asabah tu adalah baki. Apabila kita tengok, kita tengok bahagian kat sini pula. Apabila kita tengok, ada adik-beradik perempuan lah. Adik-beradik perempuan dia ada 3 orang. Maka
tiga orang ini akan menghabiskan asabah. Asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi. Okey, asabah ma'al ghairi ini dia akan terjadi kepada saudara seibu sebapa perempuan, saudara seibu sebapa perempuan apabila mereka ni salah seorang mereka apabila ada adik-beradik kandung perempuan sahaja, bila mereka ada dengan cucu ataupun anak perempuan. Bila ada anak perempuan ataupun kalau tak ada anak perempuan ada cucu, maka asabah ini akan dihabiskan oleh adik-beradik perempuan ini. Walaupun adik-beradik lelaki ni tak ada, adik-beradik lelaki ni dia ada, tapi adik-beradik ini lelaki ini telah meninggal dunia awal, telah meninggal sebelum daripada si mati ini. Meninggal dunia dahulu ni tak adalah, dia meninggal waktu bujang, jadi anak tak adalah, tak ada anak, tak ada isteri. Jadi kat sini dia telah meninggal dunia, maka asabah ini akan dihabiskan oleh adik-beradik perempuan. Sebab apa adik-beradik perempuan? Tak pernah dengar lah awak ni adik-beradik perempuan boleh menghabiskan. Ya, adik-beradik perempuan boleh menghabiskan asabah untuk anak-anak asabah untuk adik-beradik perempuan ini akan terjadi apabila mereka, iaitu adik-beradik perempuan ini, adik-beradik kandung perempuan ini bersama dengan anak perempuan ataupun bersama dengan cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau bersama dengan cucu perempuan daripada anak perempuan, tidak dapat, cucu perempuan daripada anak perempuan tidak dapat mewarisi bahagian faraid. Begitu juga cucu lelaki daripada anak perempuan, itu dikenali sebagai zawi al-arham. Okey, kita tengok pengiraan dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tadi kita dah letak ibu dapat 1/6. 1/6 kita tulis. Isteri dapat 1/8. Anak perempuan dapat 1/2. Dan asabah ini, asabah ma'al ghairi akan dapat kepada adik-beradik kandung perempuan. Tadi soalan kita berbalik kepada soalan kita. Bila asabah dah dihabiskan di sini, maka bapa saudara, ini bapa saudara, adik-beradik bapa kat sini. Maka bapa saudara ni jauh lagi. Kat sini kita baru bincang, kat sini kita baru tengok adik-beradik. Okey, apabila pertama sekali kita tengok waris fardu, iaitu ibu, bapa, isteri ataupun suami ataupun anak lelaki, anak perempuan. Ada 5 orang ini, 5 golongan ini. Bila tak ada, kita tengok waris ganti pula. Waris ganti nenek sebelah bapa, datuk, kalau ada cucu kat sini, cucu daripada anak lelaki. Tetapi tak ada juga. Kita tengok kat sebelah sini pula, iaitu waris sisian untuk adik-beradik. Apabila kita tengok waris sisian adik-beradik, ada kat sini, iaitu adik-beradik perempuan, adik-beradik kandung perempuan ada kat sini, maka asabah ini telah dihabiskan. Maka bapa saudara ini tidak layak sama sekali. Waris ini tidak layak sama sekali, iaitu bapa saudara si mati, iaitu adik-beradik kandung dengan si bapa ini tidak akan mewarisi disebabkan adanya adik-beradik si mati ini, walaupun dia perempuan. Okey, dia akan stop kat sini sahaja. Okey, seterusnya saya nak buat pengiraan tadi. Maka conclusionnya di sini, bapa saudara tak dapat, ya. Bapa saudara walaupun dia adalah adik-beradik kandung dengan bapa, dia tidak akan dapat mewarisi. Okey, kita tengok pengiraan. Okey, asabah ini adalah untuk adik-beradik, maka kita nak samakan penyebut dia. Tok guru saya kata penyebut yang paling besar-besar adalah 24 sahaja untuk permulaan ini. Dia tak akan ada penyebut yang selain 24. Okey. 1/6 darab dengan 4 jadi 4/24. Isteri 1/8 darab dengan 3 jadi 3/24. Untuk anak perempuan 1/2 darab dengan 12 jadi 12/24. Maka untuk asabah untuk adik-beradik perempuan ini 5. Macam mana saya dapat 5? 4 campur dengan 3 campur dengan 12 jadi 7, 19. 19
24 tolak dengan 19 ni jadi 5. 5/4 untuk adik-beradik perempuan ini. Tetapi 5 ni tak boleh. 5 ni tak boleh nak bahagi dengan 3 orang adik-beradik perempuan ini. Jadi kita kena darab kat sini. Jadi bila kita darab kat sini, penyebut dia pun darablah 24 darab dengan 3 jadi 72. Maka untuk ibu jadi 12/72 untuk ibu. Untuk isteri 9/72. Untuk anak perempuan jadi 36/72. Maka untuk untuk adik-beradik 5 ni kita letak je terus. Kenapa kan 5 darab dengan 13? Boleh. 5 darab dengan 13 lepas tu bahagilah pula. Tapi saya tak buat kerja 2 kali sebab banyak kerja lain lagi. Jadi saya ambil terus je 5 saya letak sini. 5, 5, 5 sama juga. Kalau saya nak darabkan 5 darab dengan 3 lepas tu nak bahagi pula untuk setiap seorang, boleh sahaja. Tapi saya nak jimatkan masa saya, jadi saya letak terus 5, 5, 5 kat sini. Jadi 5/72 untuk adik-beradik perempuan yang pertama, 5/72 untuk adik-beradik perempuan kedua, 5/72 untuk adik-beradik perempuan yang ketiga. Jadi ini adalah jalan penyelesaian untuk masalah di mana bapa saudara tanya, dia dapat ke dok bahagian faraid dia? Dok dapat. Minta maaf ya ayah saudara, sebab adik-beradik ni lagi kuat. Adik-beradik ni boleh menghabiskan bahagian faraid walaupun dia ni puang, walaupun dia perempuan, walaupun dia ni katanya dok kuat, tetapi dalam bahagian faraid dia kuat dan dia dapat menghabiskan asabah ma'al ghairi. Kita panggil asabah ma'al ghairi. Okey, saya tengok sikit dari buku tok guru saya, Ustaz Wan Abdul Halim, ke surat 117 kalau tak silap saya tengok tadi. Ini asabah. Ini buku daripada Ustaz Wan Abdul Halim. Buku ni bagus. Okey, asabah berserta dengan orang lain. Asabah ma'al ghairi. Asabah berserta dengan orang lain bermakna waris perempuan iaitu saudara seibu sebapa perempuan. Inilah saudara seibu sebapa perempuan ni. Saudara seibu sebapa perempuan ataupun saudara sebapa perempuan. Yang ni, saudara sebapa perempuan yang ni. Menjadi asabah apabila si mati meninggalkannya berserta anak perempuan ataupun cucu perempuan. Anak perempuan yang ni lah. Okey. Anak perempuan ataupun cucu perempuan dengan syarat tak ada saudara sebapa lelaki ataupun saudara seibu sebapa lelaki ataupun saudara sebapa lelaki yang mengasabahkannya, menjadikan ia sebagai asabah bil al-ghairi. Maknanya bila ada adik-beradik lelaki, dia akan jadi asabah bil ghairi. Tetapi di sini sebab tak ada adik-beradik lelaki ni mati dulu, kan saya cakap tadi. Maknanya tak ada adik-beradik lelaki, maka adik-beradik puang ni boleh menghabiskan asabah sebab mereka adalah waris yang kuat, waris wanita, iaitu mereka dikenali sebagai asabah berserta dengan orang lain, iaitu asabah ma'al ghairi. Okey, kalau tuan-tuan nak nak buat rujukan buku ni sangat bagus. Ini adalah ni muka surat 117. Buku ini adalah buku yang pertama saya beli, buku yang pertama saya rujuk, dan ia sangat membantu saya dalam menghadapi klien saya. Okey, saya harap video kali ini bermanfaat tentang asabah ma'al ghairi. Belajarlah ilmu faraid kerana ilmu ini adalah antara ilmu yang paling awal yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Rasulullah sendiri telah wafat meninggalkan kita dan meninggalkan ilmu-ilmu ini. Jadi sama-samalah kita menuntut ilmu ini, insya-Allah. Okey. Saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Jika ada persoalan boleh hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.